Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan ke tajuk yang berikutnya, cikgu nak buat sedikit revision daripada minggu lepas. Okey, minggu lepas kita belajar tajuk penunjuk-penunjuk dalam ekonomi. So, apa dia penunjuk ekonomi ni? So, the first thing you have to know is penunjuk ekonomi ni adalah untuk mengetahui sejauh mana ekonomi sesebuah negara menuju ke arah pencapaian objektif makroekonominya, iaitu melalui pertumbuhan ekonomi, guna tenaga penuh, kestabilan harga dan kestabilan imbangan pembayaran. Okey, jelas tak? Kenapa penunjuk ekonomi digunakan di seluruh negara? Okey, dia adalah untuk sebagai petunjuk kepada keadaan ekonomi sesebuah negara itu. Okey, sama ada pertumbuhan ekonominya tu maju ataupun mencapai inflasi ataupun keberlambatan ekonomi. Adakah negara dia tu pengangguran yang tinggi ataupun tidak? Okay, guna tenaga penuh tu. Guna tenaga penuh is refer to pengangguran di tahap yang sifar. Okey, kemudian penunjuk-penunjuk ekonomi ni juga adalah merupakan data-data ekonomi yang digunakan oleh penganalisis ekonomi untuk mentafsirkan keadaan ekonomi sesebuah negara secara sistematik. Jadi data-data tu digunakan oleh penganalisis ekonomi negara tersebut, okey, untuk dia mentafsirkan keadaan ekonomi. Contoh dia Malaysia, penganalisa ekonomi di Malaysia, dia akan guna data-data tersebut untuk mentafsirkan keadaan ekonomi Malaysia ni sama ada meleset ataupun inflasi ataupun sebaliknya secara sistematik. Okay? Dia ada dokumentasi kat situ. Okey. Dan penunjuk ekonomi ni juga digunakan oleh kerajaan dan juga pihak swasta untuk membuat keputusan dalam ekonomi sesebuah negara tu. Okey, contoh dia kenaikan kadar inflasi yang menunjukkan permintaan agregat yang tinggi. Okey. Contoh dia kenaikan kadar inflasi yang menunjukkan permintaan agregat yang tinggi di pasaran ataupun kenaikan kos pengeluaran. Jadi kerajaan boleh mengambil tindakan seperti mengawal jumlah wang dalam ekonomi, dan sektor swasta pula boleh meningkatkan keupayaan pengeluaran untuk menambahkan pengeluaran barang dalam ekonomi. Sebab tadi cikgu bagi tahu contoh dia kenaikan kadar inflasi. Jadi kerajaan perlu mengawal keadaan inflasi itu dengan mengawal jumlah wang dalam ekonomi. Sebab inflasi ni, keadaan inflasi ni, ekonomi negara rakyat ada banyak duit. Jadi kerajaan perlu mengambil tindakan untuk mengurangkan wang dalam pasaran yang ada pada masyarakat. Okey. Dan bagi sektor swasta pula, disebabkan oleh permintaan barang yang tinggi di pasaran, sektor swasta pula dia akan meningkatkan keupayaan pengeluaran barang. Okey, bagi mengatasinya. Jadi penunjuk ekonomi ini terbahagi kepada satu, indeks harga pengguna yang kita dah pun buat last week. Indeks harga pengguna, inflasi yang kita dah buat. Okey. Okay, next yang kita akan belajar pada minggu ini pula ialah penunjuk ekonomi yang berkaitan dengan pengangguran. Okey, apa dia pengangguran? Apa dia pengangguran? Okey, bila sebut pengangguran, mesti semua orang bayangkan orang tak ada kerja, kan? Dan itulah menjadi masalah juga kepada negara. Okey. Dan kajian menunjukkan hampir 200 juta orang penduduk di seluruh dunia ni menganggur tau.
Okey, jadi kita ni dalam zaman sekarang, tambah-tambah musim Covid ni, kita tidak boleh terlalu memilih pekerjaan satu. Dan satu lagi, kita kena bersedia dan menyediakan diri kita dengan pelbagai situasi. Jadi sediakan diri kita dengan kemahiran-kemahiran yang ada supaya kita boleh survival walaupun keadaan yang pandemik macam ni, kita masih lagi berupaya mencari rezeki. Okey, jadi don't give up. Pengangguran ni dia merupakan memang penting lah kepada setiap individu kan, pekerjaan tu. Sebab kalau individu tu bekerja, dia dapatlah meningkatkan kuasa beli dalam pasaran, secara tak langsung dapat memajukan ekonomi. So itulah, kita ni saling memerlukan antara satu sama lain kan. Jadi pengangguran ni, cikgu nak cakap, pengangguran ni dia adalah merujuk kepada satu situasi di mana ada tenaga buruh yang nak bekerja dan aktif mencari kerja, tetapi dia tak dapat kerja. Okey, dan sesebuah negara dikatakan mencapai guna tenaga penuh. Okey, macam mana kita nak indikatkan sesebuah negara tu dah capai negara penuh? Tu kita akan ceritakan lepas ni, tapi cikgu bagi tahulah. Indikatornya adalah jika kadar penganggurannya kurang daripada 4% daripada jumlah penduduk negara tersebut. Okey, kurang dari 4%, jadi itu menunjukkan guna tenaga penuh di sebuah negara itu. Okey, tapi kalau lebih daripada 4% tu, maksudnya tenaga dalam negara tu tidak digunakan secara optimum. Okey, next. Kita akan terangkan berkenaan dengan pengangguran ni selepas ini. Cuma cikgu nak highlight kat sini apa dia penunjuk-penunjuk ekonomi yang digunakan di seluruh dunia termasuklah Malaysia. Okey, satu, indeks harga pengguna. Kedua, inflasi. Ketiga, pengangguran. Yang keempat ialah keluaran dalam negara kasar. Dan yang kelima ialah pertumbuhan ekonomi Malaysia. So next video cikgu akan terangkanlah berkenaan dengan pengangguran, and hopefully you all boleh komit dalam cikgu punya cara pembelajaran kita sekarang lah. Okey, kalau cikgu buat Google Meet pun masalah juga, ada yang tak boleh nak join. Jadi cikgu harap dengan macam ni you all boleh join, boleh dengar banyak-banyak kali suara cikgu. Penerangan cikgu tak faham, bolehlah teks cikgu sendiri. Okey, kita jumpa next video berkenaan dengan pengangguran. Okey, Assalamualaikum.